بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين قال الله تعالى وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Surah Ali Imran ayat 185. Terima kasih kepada pengurusi, Tuan Imam dan Tuan Kuasa Masjid, hadirin hadirat dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bersama-sama dan kita sebut satu tajuk yang orang tak suka dengar. Tapi bagi orang yang cerdik, bab mati ini merupakan salah satu daripada benda yang diperingatkan selalu. Berdasar pada hadis Nabi SAW, Nabi kata umat aku yang paling cerdik iaitu umat yang banyak ingat kepada mati. Nilaian kecerdikan di sisi Nabi SAW ini bukannya CJ yang tinggi, bukannya kehebatan harta yang dia ada, pangkat dan kedudukan, tetapi nilaian kecerdikan yang dinilai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu berdasar kepada orang tu ingat kepada mati ataupun tidak. Maka umat aku yang paling cerdik ini umat yang banyak ingat kepada mati. Mati ini salah satu daripada benda yang manusia jarang nak bicara mati. Apatah lagi bila pagi-pagi ni sebut bab mati. Kalau orang tua-tua zaman dulu pagi-pagi sebut bab mati, dia kata siam ajar, dia kata sebut bab mati pagi-pagi. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada sahabat berkenaan dengan kematian. Satu ketetapan yang Allah tetapkan pada ayat yang saya bacakan tadi iaitu kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa ataupun setiap yang berjiwa pasti akan mati. Manusia kita panggil mati. Haiwan kita panggil mapuh haiwan tak? Bateri kita panggil tak ada bateri. Makanan kita panggil basi. Rumah lama-lama jadi buruk. Kereta lama-lama jadi rosak. Semuanya ada expired dia. Ya Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Kerana apa? Kerana makhluk yang diciptakan oleh Allah ini fana. Yang disebut oleh Allah kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua ni fana, binasa. Yang kekal hanyalah Allah Ta'ala.
Bila Allah Ta'ala kata kullu nafsin dha'iqatul maut, maka semua manusia tidak akan terlepas. Semua manusia tidak akan terlepas. Cuma bila tempoh masa tu, kita tidak ada surat mati selagi mana kita tak mati. Kita ada surat lahir sebab kita dah lahir. Dia panggil surat beranak, sijil kelahiran. Tapi kita tidak ada lagi surat mati. Kata tuan ada dah surat mati? Tidak ada. Kena mati dulu baru ada surat mati. Soalnya sekarang, kematian merupakan gerbang kepada akhirat. Kita tidak takut kepada mati. Sebagaimana ulama-ulama mereka tidak takut pada mati, tetapi yang mereka fikir, yang mereka takut kehidupan selepas mati. Kerana orang mukmin dia fikir kehidupan selepas daripada kematian. Yang mana hidup manusia ini tidak sudah dengan mati, tidak selesai dengan mati, tidak. Kalau kita hanya berfikir hidup kita selesai dengan mati, satu kesilapan besar. Sebab kita akan hidup selepas daripada mati itu lebih lama daripada kita hidup atas muka dunia. Dalilnya Nabi Nuh alaihi salam umur dia 950 tahun. Alf illa khamsina aman. 1000 kurang 50 makna 950 tahun. Tapi dia mati berapa ribu tahun dah. Nabi Muhammad umur 63 tahun. Tapi dia wafat lama mana dah. Kita umur 70 ke 60 ke, yang pentingnya kita mati lebih lama daripada hidup kita hidup atas muka dunia. Sampai bila? Nak duduk dalam kubur sampai bila? Wa nufikha fis-sur fa idza hum min al-ajdathi ila rabbihim yansilun. Qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman Sadaqal mursalun. Sehingga wanufikha fis-sur, sehingga tiupan sangkakala yang kedua. Yang pertama ni hancur semua sekali. Yang pertama ni semua hancur. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hajj, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Wahai manusia, takutlah. Ittaqu rabbakum, takut pada Tuhan kamu. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Gegaran kiamat itu amalah dahsyat. Sehingga Allah Ta'ala gambarkan manusia seperti orang mabuk. Tapi mereka tak mabuk, kata Allah. Walakinna 'adzaballah, mereka tanggung azab Allah terlalu berat. Berat tak berat, siapa orang mengandung gugur habis, orang dukung anak, buang anak dia. Bukan sampai situ, sampai manusia dibangkitkan semula. Tiupan sangkakala yang kedua, manusia akan hidup dalam alam barzakh. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, dan sesungguhnya pada hari kiamat disempurnakan pahala kamu. Pada hari kiamat disempurnakan pahala kamu. Mula-mula Tuhan kata kullu nafsin dha'iqatul maut.
Setiap yang mati, setiap yang bernyawa pasti akan hidup. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Pertama. Mati sampai bila? Sampai selesai urusan kamu di hari akhirat. Akan dihisap amalan kamu, dihitung pahala kamu di hari akhirat. Barang siapa dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke surga, faqad faz, dia telah beruntung dan berjaya. Maknanya Allah Ta'ala nak sebut apa? Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Sudah manusia ni dua perkara Tuhan kata, di antara surga dengan neraka. Di situ kesudahan manusia. Tak sudah dengan mati. Mati ini adalah satu benda yang dibuat oleh Allah untuk berpindah daripada alam nyata ni, alam dunia, kepada alam roh, alam arwah. Manusia akan alami benda tu. Mahu ke tak mahu, kena pergi. Cuma tak sampai masa lagi. Allahu Akbar. Lepas tu Allah Ta'ala sebut akhir wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Tidak hanyalah kesedapan dunia ini, kata Allah, kesenangan hanyalah memperdayakan. Allah Ta'ala sebut dunia ni begini, al-ghurur, benda yang dikecap dengan lidah sahaja sedapnya, masuk dalam perut tak sedap dah. Sedap ni duduk di mana pakcik? Sedap ni duduk di lidah tu ya sedap. Rasa makanan sedap masuk dalam perut tak ada sedap. Lepas tu keluar lagi tak sedap. Itu dunia. Tapi manusia dak kejar dunia tu siang malam. Turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap. Semaya jemaahnya tak mahunya semaya apa ni, semaya jemaah tu boleh tahan, semayang pun tak mahu. Semayang pun tak tahu ke mana, cari rezeki entah halal entah haram, nak makan kan nak bini, cari mentah ke darah saja pandai. Kena sebutir pagi-pagi. Tu je dia reti. Sebab tu Hamka kata, Dr. Hamka kata, jikalau hidup ini hanya untuk cari makan, kera di hutan pun pandai cari makan. Betul sungguh. Sebab tidak ada orang yang cari buang, semua orang cari makan. Kalau manusia fikir dunia ini hanya untuk cari makan, manusia itu mati dalam keadaan hina dan rugi yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia menghadap Allah di yaumil akhirah. Baik, rugi macam mana? Tuan-tuan dirahmati oleh Allah. Maka Tuhan tanya satu soalan. Soalan yang memang manusia tak boleh jawab, tapi sengaja Tuhan tanya. Yaitu surah An-Nisa ayat 78. Firman Allah, "Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Aynama takunu yudrikkumul maut. Di mana sahaja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kamu tak boleh lari daripadanya. Walaupun kamu bina benteng yang kukuh lagi tinggi, kata Allah. Kalau kita nak buat soalannya, mu nak lari di mana mati ni? Mu nak bina rumah kukuh tinggi, nak masuk ada guard, ada security semua sekali, tak jumpa kena orang tu orang ni sebelum jumpa, mati tidak mengenal itu semua. Malakul maut tak kenal benda tu. Sampai masa waktu Allah Ta'ala suruh pergi, maka situ-situlah. Maka Tuhan sebut lagi dalam ayat surah Jumu'ah ayat yang ke-8, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum
ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Sesungguhnya mati yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu datang bertemu dengan kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib lagi yang nyata, lalu dia beritakan kepada kamu apa yang kamu kerjakan. Maka Allah Ta'ala sebut lagi dalam surah Qaf ayat 19, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. Dan datanglah, kata Allah, sakaratul maut yang sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Bila datang mati itu sebenar-benar datang kepada kita, manusia tak boleh lari lagi. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nak beritahu betapa dahsyatnya nak mati. Saat sakaratul maut, yang Allah sebut sakaratul maut, kita ambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak hadapi sakaratul maut, berpeluh dahi Nabi, tinggi rendah dada Nabi bernafas. Aisyah kata Nabi suruh ambil sebekas air letak di sisi dia. Aku ambil sebekas air letak di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah SAW suruh Aisyah ambil sebekas air letak di sisi dia, Rasulullah celup tangan dalam bekas terus sapu muka. Rasulullah kata la ilaha illallah innal maut la sakarat. Nabi kata la ilaha illallah, mati itu sakarat, amat-amat menyakitkan, amat-amat memabukkan mati, amat susah. Lepas tu ada riwayat Aisyah kata, kalau orang kata orang tu mati dengan mudah, dia kata aku tak heran. Sebab apa? Sebab Nabi SAW payah mati. Kalau orang kata mati mudah bagi dia, jangan kata mudah lah, Aisyah kata. Sebab Rasulullah aku tengok dengan mata kepala sendiri, nak mati macam mana, berpeluh dahi. Tu Nabi, tuan-tuan, Habibullah, kekasih Allah. Ya Allah Ta'ala lindung Nabi, ya Allah Ta'ala atur kehidupan Nabi, ya Allah Ta'ala sayang kepada Nabi, Allah Ta'ala zahirkan kasih sayang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa peristiwa Allah Ta'ala lindung Nabi. Ketika musyrikin Mekah merancang nak bunuh Nabi, nak buat angkara kepada Nabi, Allah Ta'ala lindung Nabi. Allah Ta'ala atur hijrah Nabi bersama dengan Abu Bakar masuk dalam gua. Dua orang duduk dalam gua. Gua pula gua yang sempit. Kalau orang tengok ke bawah tu nampak kaki Nabi dengan Abu Bakar. Tapi Allah Ta'ala aturkan, masa tu Allah Ta'ala nak selamatkan Nabi dia, kerana nak bawa agama ini. Agama ini masih tidak sempurna. Sehinggalah Nabi duduk di Madinah selama 10 tahun, bina kerajaan Madinah, sampailah saat wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tercabut gigi Nabi dalam peperangan Uhud. Pecah kaki Nabi berhijrah. Siang malam Nabi berdoa kepada Allah, bengkak kaki, sehingga Aisyah sebut, "Oh Rasulullah, tidakkah kamu dijamin syurga? Kekasih Allah, apa siapa nak semayang, siapa bengkak kaki ni?" Rasulullah kata, apa salahnya
Aku menyatakan sifat kehambaan aku kepada Allah. Begitu sayangnya Allah Ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak berasa apa, hijrah berjalan punya jauh daripada Mekah sampai ke Madinah. Orang letak najis unta atas belakang Nabi. Gi ke Taif orang baling dengan batu. Di medan Uhud patah geraham Nabi. Nabi tak rasa semua tu sebagai sakit. Tapi nak mati Nabi kata innal maut lasakarat. Tuan boleh fikir sendiri macam mana. Seorang Habibullah, kekasih Allah, siapa berpeluh dahi, kerana mati itu sakit. Cuma beza di antara sakit orang mukmin dengan sakit orang yang kafir. Orang yang kafir, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala nak ambil nyawa dia, sakit sungguh. Sakit yang mengerikan. Tapi orang mukmin, Allah Ta'ala nak cabut nyawa dia, sakit tapi mengembirakan hati dia. Saat yang mana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Suratul Waqi'ah ayat 83 hingga ayat 87, "Falawla idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun falawla in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin." Maka mengapa ketika nyawa sampai kepada kerongkongnya, padahal kamu ketika itu melihat dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tapi kamu tidak melihat, mengapa? Dan maka mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak boleh mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya jika kamu orang-orang yang benar. Masa Allah Ta'ala nak cabut nyawa manusia, tidak ada orang yang boleh masukkan kembali nyawa tersebut. Tidak ada. Itulah ketetapan Allah kepada kita sedang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu lagi benda yang perlu kita tahu. Yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal 'abdul mu'min, Nabi kata, sesungguhnya bila orang beriman nak meninggal dunia, nak masuk ke negeri akhirat, didatangi oleh segerombolan malaikat daripada langit. Wajah mereka putih bercahaya bak matahari. Mereka membawa kain berwarna putih yang wangi-wangian surga. Selanjutnya mereka duduk selanjutnya mereka duduk sejauh mata memandang daripada orang tersebut. Pada saat itu malaikat maut menghampirinya dan duduk dekat kepadanya. Setibanya malaikat maut di situ, malaikat maut seru, "Wahai jiwa yang tenang," sebagaimana Tuhan sebut dalam Al-Quran, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Itulah kata-kata ya Allah Subhanahu wa ta'ala beri, wahai jiwa-jiwa yang tenang, pulanglah kepada Tuhanmu, bergegaslah keluar daripada jiwamu ini, daripada tubuh ini menuju kepada keampunan Allah. Segera roh itu keluar. Ketika itu begitu mudah dengan mengalir bagaikan air yang mengalir daripada di kendi, muncung kendi tersebut. Lalu para malaikat terlebih dahulu telah pun menunggu itu. Para malaikat mengambil roh orang mukmin itu, membungkusnya dengan kain yang berwarna putih dengan wangian daripada surga. Daripada wangian akan tercium semerbak harum bagai urful misk, bagaikan bauan kasturi yang paling harum. Selanjutnya para malaikat akan membawa roh itu ke langit.
tidaklah malaikat itu melintasi segombolan malaikat, malaikat berkata, akan bertanya, roh siapakah ini? Begitu harum. Malaikat membawa roh itu menjawab, ini adalah roh si fulan bin si fulan. Dia akan sebut dengan nama yang baik, yang paling disukai oleh orang ketika mana kita dipanggil di atas muka dunia ini. Itu kematian yang baik. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tentu akan minta mati baik ni. Kita nak minta dengan Allah ni tak perlulah kita bersajak-sajak sangat. Tak perlulah kita bersyair-syair sangat, tak perlu. Syarat doa mustajab ni doa hak Nabi aja. Hak Quran sebut. Dan syarat doa mustajab juga kita kena rasa diri kita sehina-hinanya dan Allah seagung-agungnya. Dalam sembahyang ke, dalam apa sahaja amal ibadah kita merasakan diri kita paling hina dan Allah Ta'ala paling mulia. Ni orang panggil khusyuk. Nescaya amalan kita dimustajabkan oleh Allah. Minta mati baik, sebab mati kita tak tahu bila. Mati tak tahu bila. Apabila mati tak tahu bila masa dia, sedangkan kita nak hadap kematian, entah esok, entah pagi ni, entah zuhur sekarang. Tuan-tuan, pagi ni saya terima berita kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kawan jugalah, kenal juga, duk mengaji sekali, mati accident. Muda lagi orang. Hari pagi buka telefon tengok, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati dia. Kita tak tahu bila lagi. Yang syok dengan dunia ni sebab dok rasa mati lambat. Yang syok dengan dunia ni sebab dok rasa, aku tak mati lagi, boleh jadi. Boleh jadi tak mati lagi. Kalau orang muda lagi. Itu semua bisikan syaitan. Itu bisikan syaitan. Dia mari cucuklah hati manusia. Dia kata, tak mati lagi. Baru 60. Nabi 63. Bila sampai 63, 70 dia kata, tak mati lagi. Perdana Menteri 93 kata. Nak elok-elok lagi, minta jadi macam dia. Dia kata biar segak sihat gitu. Tengok. Tuan-tuan, selalu saya sebut, dalam apa bab pun, dalam bab dunia ni kita tengok orang yang atas pada kita tak akan datang sifat bersyukur lagi. Tapi kalau bab buat amal ni kita tengok orang yang atas pada kita, sahabat tabi'in tu, dia akan rasa semangat buat amal. Dia akan rasa kurangnya amalan kita. Tapi kalau bab dunia ni kita duk tengok orang atas pada kita, tak tengok orang bawah pada kita, sifat syukur tak ada. Tu tengok orang, dia seronok, dia rumah besar, kaya lagi, bini lawa. Okey je, tak ada masalah dia, seronok. Tengok dia tu seronok. Tak mari sebab bersyukurlah hati ni. Sebab apa? Sebab tengok dia okey, kereta besar semua. Kalau aku jadi macam dia, ya Allah. Duk gitu. Tidak ada yang disebut qana'atul qalil, itu tidak ada. Cukup dengan sedikit itu tidak ada. Sedangkan dunia tadi, macam saya sebut tadi, kemana sangat manusia nak ke dunia ni? Yang umur 50-60 tahun yang tak mengaji lagi, nak pergi ke mana? Duk sibuk projek lagi. Umur 60-70 tu duk projek, duk wirid hatu hari-hari. Nak makan dunia ni sampai tahap makan macam mana? Orang kaya pun makan sikit sebab kecil manis.
Ha. Nak banding orang susah dia makan, oi, nyakit pun tak ada. Nak pergi di mana? Orang tak nampak akhirat, dia nampak situ. Dia nampak, hei, lebih ya kawan tu. Okeynya dia. Tak nampak akhirat. Cuba kita tengok orang bawah pada kita. Nyugi dekat kampung-kampung orang susah. Kampung orang susah. Macam pembantu saya seorang di Sabah. Dia pergi kat kampung sampah. Kampung sampah, duduklah sampah. Hiduplah sampah. Cari makananlah sampah tu lah. Mari lori sampah tu macam mari benda yang berharga bagi dia. Bukan satu keluarga. Lebih pada 10 keluarga. Duduk atas sampah. Mana? Sabah no. Malaysia aku tercinta. Bukan negara lain, bukan negara kita. Tu pergi dengan dia sekali tengok. Tapi Allah Ta'ala bagi dia duduklah sampah begitu. Saya tengok dia punya video. Dia bagi tahu saya, duduklah sampah begitu. Allah Ta'ala tak bagi penyakit ke dia. Allahu Akbar. Kita duduk rumah ada aircon, demam denggi. Macam mana nyamuk tu gigi aku pun tak tahu. Nah, cerek-berek, penyakit tu penyakit. Hiduplah sampah tu, denggi pun tak ada. Sehat Tuhan bagi dia. Pergi rumah orang susah, tak pernah pergi rumah orang susah. Saya pernah pergi luar negara tu lah, susah dia, Kemboja. Nak naik rumah dia tu kita fikir bukan sebab tangga tu halus besar ni je. Dia punya kayu tu kan, duduk gitu. Kata kalau aku pijak ni patah. Nak naik rumah dia tu, rumah pula macam nak goyang-goyang je. Nah, dia letak buluh gitu je. Saya duduk bawah. Kawan saya naik atas. Tuan rumah kata, naik ustaz. Dia kata naik. Dia kata biarlah, tak apa nak naik. Dia kata tak apa, kukuh dia kata. Saya pun naik, pijak tangga nombor 1, patah. Kata biar, tak apa. Saya duduk bawa cerita lama, masa balik ngaji dulu mula-mula. Kawan ajak pergi. Tak apa, kata tak apa lah. Saya duduk bawah sudah. Susah. Cari ikan kat tepi sungai. Bukan buat sup ikan, ambil serai begitu je, letak-letak ambil dia rebus begitu je. Berah ni hak dia tanam dah. Makan nasi. Dia lalu juga. Tapi saya nak makan nasi banyak, fikirlah tuan rumah ni takut tak ada berah je dah. Tuan rumah ni memanglah nak suruh kita makan nasi rumah dia. Tapi nak kata susahnya, kita pun fikir sekali, ya Allah, aku boleh hidup begini, alhamdulillah. Dia mari rasa bersyukur. Kita kena tengok orang bawah pada kita. Insya-Allah dia mari rasa bersyukur. Kalau tengok orang atas pada kita, Allah pergi rumah orang kaya. Besar pintu rumah dia tuan-tuan. 2 orang buka. Dia bayar tiket flight saya daripada Kuala Lumpur pergi jadi imam sahaja, imam tarawih bulan puasa. Sampai di airport, kereta dia mari ambil. Ni naik kereta dia. Dalam kereta tu pembantu dia pesan, dia kata, ustaz, dia kata, malam ni jangan baca panjang sangat sebab Datuk ni sakit lutut. Kata mojo. Kita mari jauh-jauh, dia kata baca pendek-pendek. Kata tak apa, alhamdulillah. Berapa rakaat? 8 rakaat. Lega. Bila sampai waktu buka puasa, ada semua ni depan. Batuk, Tan Sri lah, apalah, macam-macam orang lah. Tak reti saya nak sebutnya. Nak cakap pun berlapik-lapik. Baik kita diam, takut salah bercakap. Sebab kita orang kampung biasa ya. Makan tu dia, kambing sekor duk begitu, tekuk kambing. Tak tu, nasi arak apa semua. Saya duk ingat tadi dia kata semayang 8 je, aku tiba je makan mana ni. Sebab kalau semayang tu 20 nak baca tu tak layak. Makan macam-macam. Tengok tuan rumah ni makan sikit je. Kambing tak ambil sambal sikit je. Kata, makan gini je.
Ada kata dia makan banyak Ustaz, dia kata kambing tu darah tinggi, sotong ni gauk apa. Kesian ke dia. Semua tak boleh makan. Baik orang asli dalam hutan semua boleh makan. Orang asli dalam hutan kan? Dan wartawan pergi tanya dia, "Pak cik, umur berapa?" 80 lebih. Boleh pikul swimming lagi 80 lebih. Oh, dia kata tubuh sihat. Pak cik makan apa? Makan semua. Ayam makan. Makan semua dia kata. Pucuk kayu ni makan, hak ni makan, hak ni makan. Makan semua. Wartawan tu tak ada modal nak tanya. Dia kata, "Pak cik, helikopter makan helikopter." Helikopter makan ada helikopter. Dia fikir lama, dia kata helikopter mendatang apa? Dia kata. Tak pernah tengok. Wartawan tu kata helikopter hak terbang ikut atas tu. Oh, hak tu kemarin dulu baru makan, dia kata. Dia ingat ke burung. Jadi makan helikopter dia sihat. Duduk dalam hutan lagu tu. Rasa nak buat rumah atas pokok, rumah atas pokok. Rasa nak duduk bawah, duduk bawah. Allah Ta'ala bagi nikmat kepada dia. Kita ni dengan jiwa resah, dengan masalah macam-macam. Itu kematian yang baik. Kita lihat pula bagaimana kematian yang jahat. Kematian yang menakutkan kamu. Bila seorang kafir itu ketika mana saat nak meninggal dunia, memasuki kehidupan akhirat, didatangi oleh segerombolan malaikat daripada langit. Mereka berwajah hitam kelam, membawa kain yang kasar. Selanjutnya mereka duduk sejauh mata memandang. Pada saat itu malaikat maut menghampiri, dekatkan kepadanya. Setibanya malaikat maut, dia kata, "Wahai jiwa yang buruk, bergegaslah keluar daripada tubuh ini dengan kemurkaan dan kebencian daripada Allah." Ada satu ayat Quran, tuan-tuan, yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, yaitu walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim. Walau tara idz zalimun, maka tengok ketika mana orang zalim fi ghamaratil maut, dalam keadaan menghadapi sakaratul maut. Apa dia malaikat buat? Malaikat menghulur tangan tu bukan nak bersalam dengan dia, tidak. Dalam ayat yang lain, malaikat pukul wujuhahum wa adbarahum, pukul muka dan pukul belakang. Malaikat kata apa? Akhriju anfusahum, keluarlah roh kamu, kebencian dan kemurkaan daripada Allah. Maka roh tu keluar dengan penuh siksaan, dengan kebencian dan kemurkaan Allah. Segala roh yang jahat itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicabut dengan keras, dicabut dengan keras sekali. Ibarat mencabut duri daripada tubuh. Begitu roh keluar, segala malaikat mencabutnya. Bila roh itu berada di tangan malaikat maut, para malaikat terlebih dahulu duduk sejauh mata mandang tadi. Bila malaikat ni ambil, letak di bawah kain yang kasar, yang tercium aroma yang paling busuk, lebih busuk daripada bangkai yang pernah dicium di dunia ini. Selanjutnya para malaikat akan membawa roh itu ke langit. Tidaklah para malaikat yang ada melintasi, malaikat yang duduk di sekeliling ketika mana roh melintasinya, melainkan malaikat itu bertanya roh, "Siapakah ini begitu buruk dan busuk sekali?" Malaikat yang membawa roh mengatakan, "Ini roh fulan ibni fulan," dengan menyebut nama yang terburuk, yang dia paling tak minat ketika mana dia sebut di atas muka dunia dulu. Itu dua layanan husnul khatimah dengan su'ul khatimah. Mana kita nak duduk dalam dua ni? Wallahu alam. Kita nak buat macam mana? Nak menghadapi mati dengan baik, mati dengan aman, mati dengan tenang, yang kita sebut tadi, mati dalam husnul khatimah. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita nak mati dalam husnul khatimah. Kita tengok apa yang disebut ketika mana orang nak mati.
Dia minta apa dengan Allah? Baik, di antara dia minta dengan Allah Ta'ala, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin wa lan yuakhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, perlewatkan saat daripada aku nak mati ni, kerana fa'asaddaqa, aku nak bersedekah. Bersedekah merupakan benda yang pertama diminta sebelum daripada fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Sebelum amal soleh lain dia nak buat, dia minta dengan Allah nak bersedekah. Sebab apa? Sebab sedekah ini adalah satu amalan yang pahala itu tidak mati bersama dengan Tuhan. Bila Tuhan dia mati, pahala sedekah dia tak mati bersama dengan Tuhan. Bahagialah orang yang mana dia mati tapi pahala dia duk mengalir lagi. Tapi celaka besarlah orang yang mati, dosa itu tidak mati bersama dengan dia. Dan tuan, orang yang mencetuskan dosa sehingga orang lain buat dosa dengan sebab dia cetuskan dosa tersebut, kalau dia mati, saham dosa itu masuk dalam akaun dia. Tapi kalau orang tu mencetuskan pahala sehingga orang dapat manfaat di atas apa yang dia buat baik, kalau dia mati, pahala itu tidak akan mati. Tu yang penting sangat bersedekah tu dia minta. Dia tak minta benda lain, nak minta nak baca Quran, nak berzikir, nak istighfar, tak ada. Nak bersedekah dulu. Barulah dia kata, wa akum minas salihin, nak jadi orang baik-baik. Sedekah ni kita kena banyak. Tapi sedekah ni tak payah. Tak payah macam mana harta duduk tangan kita nak beri orang. Lepas tu Nabi dalam sedekah Nabi letak paling tinggi. Nabi kata apa? Sedekah fa'afdal, sedekah mu paling kamu sayang. Tu dia. Sedekah paling sayang pakcik. Kita sayang, kita simpan. Saya pernah berceramah tajuk ni. Lepas saya ceramah tu ada seorang pakcik. Dia kata, cantik jam ustaz, dia kata. Dia nak makan aku. Cantik jam ustaz kan. Saya kata adalah, saya kata ada orang beri. Ustaz sayang nak jam. Kata biasa. Dia kata kalau ustaz sayang, ustaz nak bagi saya, dia kata. Sebab sedekah benda paling sayang ni afdal, dia kata. Dia ulang balik ayat saya cakap tadi. Saya kata pakcik, jam ni hak paling saya benci sekali. Saya kata sebab tu saya pakai. Sebab hak paling saya benci sekali. Dia pun dia tak jadi nak makan kita. Tu dia. Cubalah kehidupan kita ni, kita ambil duit hak paling banyak dalam beg kita, kita sedekah sekali. Cuba. Dalam satu majlis wakaf di Thailand, bila saya dipanggil untuk berucap selama sejam setengah, berucap bab wakaf. Ceramah saya penceramah terakhir malam tu. Ceramah. Lepas tu, dia punya penganjur tu bagi satu nota. Dia kata, ustaz tolong lancar derma kilat. Derma kilat, dia kata. Saya kata, apa nanti? Tengah-tengah ceramah tu, tengah-tengah tu saya pun kata, malam ni tuan-tuan, untuk last sekali, tuan-tuan saya nak tuan-tuan buka beg tuan-tuan, ambil apa banyak sekali dalam beg tu. Sebab apa? Kita nak jadi macam sahabat. Sebab sahabat paling banyak ada sedekah. Sehingga Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang Nabi kasih, sampai dia kata, apa yang kamu tinggal Abu Bakar untuk anak bini kamu? Aku tinggal Allah dan Rasul. Kita nak begitu sekali, masing-masing tunduk. Berkali boleh jadi menyesal kau bawa paling banyak.
Tak. Saya kata minta tolong, pejam mata sekali. Ingat Allah Ta'ala ganjarkan lebih lagi. Dia buat keluar mungkin. Hak paling besar sekali. Derma kilat malam tu boleh dekat 10,000. 10,000. Suka penganjur tu boleh bayar habis semua tanah dia. Sifat derma ni tuan-tuan, kalau banyak, kita jangan anggap bahawa kita derma, orang akan balas pada kita. Jangan. Allah yang akan balas pada kita. Hakikatnya duit kita keluar, wakaf ke apa ke, duit kita keluar, tapi pahala kita masuk. Dan pahala itu saham di akhirat. Saham akhirat. So itu dalam keperluan hidup kita ni, saya selalu sebut, di antara keperluan ataupun kemahuan kita. Itu je. Kalau kemahuan, kita berilah sikit-sikit pada orang. Kalau betul-betul kemahuan. Tapi kalau keperluan, penting juga. Kereta banyak keperluan ke kemahuan? Kalau kemahuan jual, takut Tuhan tanya esok. Kalau keperluan, boleh pakai, tak ada masalah. Ni siapa kereta bersusun-susun depan tempat jual kereta, naik jarang-jarang, duk panah hinjing situ. Tak, itu benda yang akan ditanya oleh Allah. Keperluan ataupun kemahuan. Kalau kemahuan ikut hawa nafsu, kalau keperluan tak apa. Orang perempuan contohnya, gelang sampai 2, 3, 4 orang. 6 orang gelang dia pakai, pakcik, pakai ke buat apa? Tak pakai. Pakai hak sorak paling halus sekali pakai. Hak lain simpan, semua simpan, ustaz. Takut ada susah gini, takut gini. Allah. La khaufun alaihim. Mu jangan takut benda hak nak menghadap ni. Walahum yahzanun. Mu jangan sedih benda hak lepas. Islam ajar begitu. Taruhlah seorang kita kata takut-takut ada apa tak apa. Ni sampai 8 orang besar-besar ni. Mati jadi hak orang. Sayang nak bagi seorang tu, nak bagi pada mak tahfiz ke, nak bagi pada masjid ke, nak program apa, nak makan, sayang duduk situ. Dan sekali mati jadi harta pusaka. Jadi harta pusaka tak ada manfaat apa, jadi hak orang lain. Tapi kalau jadi wakaf, manfaat besar. Dapat pada anak, belum tentu dia wakaf. Itu benda yang pertama. Baik, last sekali nak sebut pada pagi ni. Di antara benda yang boleh membantu kita di alam barzakh ini, tuan-tuan rahmati Allah, di antaranya sedekah saya sebut tadi. Lepas tu ilmu yang bermanfaat, yang kita ajar pada orang. Pastikan ilmu itu bermanfaat. Ilmu apa pun, apatah lagi ilmu nak boleh selamat di akhirat. Sebab tu ya, kena ilmu. Ilmu yang baik. Hatta ilmu dunia yang boleh menyenangkan dia. Kita pandai masak, tapi sekarang nak masak tak boleh lah, kita kata letih lah, ada penyakit apa, kita pun ajarlah orang seorang yang dia mana susah, dia nak buka kedai, kita ajar dia, masak begini, saya letak begini, dia maju kedai dia dengan sebab kita ajar. Allah Ta'ala beri pahala pada kita, walaupun ilmu masak je, walaupun ilmu buat rumah, walaupun ilmu apa pun, janji beri manfaat kepada dia, kita dapat pahala. Apatah lagi ilmu akhirat, tu dibahas. Ada sebab hadis tu adalah Mishkat Masabih pun ada, Bukhari pun ada. Last sekali hak penting, doa daripada kawan-kawan kita, terutama daripada anak yang soleh. La haula wala quwata illa billah. Anak soleh. Anak soleh ni tuan-tuan kena doa. Kita kena doa atas muka dunia. Nabi Ibrahim alaihissalam dia doa anak-anak soleh. Anak soleh ni kadang-kadang kita ajar dah anak tu masuk sekolah agama siap cukup lengkap, tapi tak jadi soleh juga kadang-kadang. Sebab kita kurang berdoa dengan Allah. Apabila Allah Ta'ala sebut pada Ibrahim, inni ja'iluka linnasi imama, aku nak lantik kamu jadi pemimpin, Ibrahim. Qala wa min zurriyyati, mana macam mana zuriat keturunan aku. Dia sentiasa ingat kepada zuriat keturunan dia. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Doa Nabi Ibrahim ni. Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan sembahyang. Wa min zurriyyati, dan zuriat keturunan aku juga mendirikan salat. Apabila kita munajat dengan Allah nak anak soleh ni, insya-Allah anak tu jadi soleh, dan anak itu akan mendoakan kita ketika mana duduk dalam kubur kita dengan doa yang baik untuk ayah dia, untuk mak dia.
Itu di antara benda yang tidak akan putus apabila kita duduk di alam barzakh. Hak lain semua kita tinggal. Marilah sebutir kapung mari semayang jenazah kita ataupun siapa saja, tapi dia tak kenal kita, tak sama dengan seorang je sahabat yang dia memang dia bersahabat dengan kita. Bila kita mati dia doakan kita, Allah Ta'ala mustajab doa. Kita duk biasa panggil budak ni, budak sekolah tahfiz apa, tolong mari semayang mayat tak? Orang pun tanya, mu kenal siapa mati tu? Tanya budak tu, dia kata saya tak kenal. Tak kenal, orang panggil kita mari. Kalau di belah-belah tu, dia bagi duit. Semayang orang mayat ni RM5. Jadi budak tu dia ingat boleh agak RM5 kata. Dia pun niat kan, salli mayyiti mayyita. Semayang orang mati pitih RM5. Allah Akbar kata. Zaman mengaji dulu dah. Tak ada orang mati sebulan duk termenung kat bira tangga, kata tak ada orang mati lagi ni kata. Duit mak tak kira. Duk mengaji dah. Orang ni kawan ni mari semayang si mayat tu tak kenal apa si mayat tu. Dia duk fikir hak tu. Tapi seorang kawan yang kita berkawan tamu ke dunia, mari semayang jemaah sekali, mari mengaji sekali, duduk sekali, pergi program mana-mana sekali, tiba-tiba kawan kita mati. Ikhlas kita doa pada Allah supaya Allah Ta'ala ampunkan kawan kita, Allah Ta'ala mustajab. Itu pertalian di antara kita dengan orang mati. Syekh Buti sebut, Syahid Dr. Syed Ramadan Al-Buti kata, dia kata sebab apa ada hubungan doa di antara kita dan orang mati ni? Sebab kita ada roh dan dia ada roh. Doa ini dihubung di antara roh dan roh manusia. Dia mati, jasad dia hancur, tapi roh dia ada. Kita sekarang ni jasad, kemudian ada roh dan jiwa kita. Roh tu macam mana? Tu kena panggil kuliah kemudian pula. Apa dia pula roh tu? Jadi setakatlah untuk pagi ni. InsyaAllah kita sambung di masa-masa akan datang. Cuma satu je saya nak ingat pada tuan-tuan, bersedialah untuk menghadapi kematian dengan istighfar, dengan bersedekah, dengan baca Quran. Minta tolong, saya minta tolong sangat tuan-tuan, baca Quran. Tu je benda senjata untuk kita lawan syaitan. Hak lain tak boleh. Jangan malah baca Quran, jangan. Baca Quran. Malulah pada Allah. Kalau usia sekarang ni tak erti baca Quran, kena malu pada Allah. Surat khabar erti baca. Erti tengok surat khabar, hari-hari beli. Berapa ringgit surat khabar? RM3 ke? RM2 beli hari-hari surat khabar, baca habis. Sampai ke nombor spot toto pun baca. Tengok. Rasa macam mimpi semalam ni. Nombor ni. Tak ada faedah langsung. Duk cerita buruk orang tu, orang ni, orang ni. Kita kata nak dengar khabar Ustaz, kenapa tidak ambil khabar daripada Al-Quran? Kita malah baca Quran sebenarnya, malah. Saya boleh letak orang Melayu ni malah baca Quran. Baca nak buka majlis baca Quran. Tu je. Nak memberkati baca Quran. Orang masuk hantu apa, hang carilah orang pada baca Quran. Hak lain malah baca Quran. Berapa ramah ada telefon. Canggih-canggih semua anak-anak beli telefon. Boleh video call dengan abah semua sekali, tapi Quran tak ada lah telefon. Tak ada lah telefon. Saya pernah berceramah dekat kaki tangan kerajaan. Bukan negeri ni lah, negeri lain. Saya kata saya nak tanya ramai-ramai ni, bergawai-bergawai semua. 40-50 orang. Ramai-ramai ni, awak ada ramai-ramai ni, semua ada telefon canggih ada. Cuba angkat telefon, Cuba buka Quran dan telefon saya nak tengok. 3 orang je ada. Ada Quran dan telefon ni 3 orang je. Orang sipu-sipu malu. Saya kata kalau awak malu dah depan saya, dah macam mana awak nak berhadapan dengan Allah di saat perbicaraan yang semua makhluk ada tengok awak pada masa itu. Beli Quran sendiri, beli. Jangan duk harap orang wakaf, harap orang masjid. Beli Quran, tulis nama kita di Quran tu, baluk elok-elok, tanda dengan pensil, ayat berapa kita baca, berapa hari bulan, tanda di tepi tu. Supaya kita mati, cucu kita tengok, Allah rajin tak orang aku baca Quran. Banyak ni dia baca. Quran menjadi pusaka yang paling hebat. Jangan dimalah.
Makan banyak, malah baca Quran. Geram sama aku. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.